Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu banyak perkembangan sepanjang minggu ini untuk kita lihat. Genap seminggu bajet dibentangkan tetapi Parlimen pula dibubarkan pada Isnin lalu. Sudah tentu banyak perkara untuk kita teliti. Bursa Malaysia antaranya, di mana Bursa Malaysia meneruskan penurunannya ditutup rendah bagi hari keempat berturut-turut pada Khamis dengan indeks petunjuk pasaran mencecah paras terendah baharu bagi tahun ini apabila para pelabur menjual saham mereka. Pada 5 petang Khamis, FTSE Bursa Malaysia KLCI turun sebanyak 7.21 mata atau 0.52% kepada 1373.36 daripada paras penutup 1380.57 pada Rabu. Apakah faktor yang mempengaruhi dan juga adakah disebabkan pembubaran Parlimen serta menjelang PRU 15, banyak persoalan-persoalan bangkit pada ketika ini. Kita nak terus sahaja bersama dengan Encik Imran Yassin Ahmad Yusof, Ketua MIDF Research untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan prestasi pasaran FBM KLCI sekarang di bawah paras 1400. Encik Imran, apakah faktor yang menyebabkan prestasi lemah di pasaran saham dan adakah pasaran saham Malaysia sahaja yang melihatkan prestasi lemah ini? Assalamualaikum Haris dan selamat pagi. Jadi setakat tahun ini FBM Calcia telah jatuh sebanyak 11.3%. Tapi kalau kita lihat pasaran serantau dan di negara maju juga melihatkan prestasi yang lemah setakat tahun ini. Contohnya Dow Jones di US turun sebanyak 17.9%, DAX di Jerman turun sebanyak 22.9%, Nikkei turun 10.5%, UK juga turun 80.2% dan Thailand turun sebanyak 6.6%. Cuma di Indonesia saja prestasi pasaran saham mereka menunjukkan peningkatan sebanyak 3.2%. Jadi prestasi lemah ini banyak berkait rapat dengan tindakan agresif US Fed yang masih lagi mereka teruskan. Pasaran sekarang menjangkakan kenaikan kadar bunga sebanyak 75 mata asas untuk 2 kali lagi tahun ini. Dan ini merupakan faktor yang paling menonjol. Ia memberikan 2 impact. Satu, pada penilaian atau apa yang kita panggilkan valuation kepada pasaran saham, dan flight to safety, di mana pelabur asing menjual saham mereka di negara-negara lain dan pulang balik kepada mereka syarikat. Dan sebab itu juga kita boleh lihat pengukuhan US dollar berbandingkan mata wang dunia lain, bukan saja berbanding negara ringgit. Ya, Cik Imran, adakah pasaran saham pada ketika ini dilihat sedang memberi suatu isyarat ataupun signal mengenai prospek ekonomi negara? Kami berpendapat tidak kerana ekonomi negara dijangka berkembang sebanyak 6% tahun ini dan walaupun tahun depan pertumbuhan akan sederhana sedikit, kami menjangkakan 4.2%. Kita juga lihat ini sebagai satu normalisasi lah atau normalization kepada growth kita. Kalau kita lihat pertumbuhan kita sebelum pandemik ni dalam jangkaan 4%. Tapi kami terima hakikat bahawa sentimen lemah kerana pelabur bimbang kenaikan kadar bunga di US yang mendadak ini akan menyebabkan ekonomi US merudum. Namun begitu kami berpendapat ekonomi US cuma akan bertumbuh lebih perlahan lah. Jadi sekarang ni ada dua pendapat bahawa ekonomi US akan merudum atau ekonomi US akan lebih perlahan lah. Tetapi kalau lihat indikator ekonomi US belum lagi menunjukkan yang mereka akan pergi kepada recession lah. Jadi dengan ini kami menjangkakan ekonomi Malaysia akan dapat berkembang. Jadi kebimbangan ini semua lebih kepada kebimbangan saja dan juga kepada tindakan agresif US Fed seperti saya cakapkan tadi. Ya, Imran, kalau kita mengulas melihat kepada faktor-faktor lain, bagaimana seperti faktor pembubaran Parlimen dan juga pilihan raya umum ke-15 memainkan peranan kepada sentimen pelabur dan adakah ia akan terus memainkan peranan jika ada? Ia menambahkan ketidaktentuan dan menambahkan kelemahan pada sentimen pelabur lah. Ya. Jadi faktor yang paling menonjol adalah daripada US Fed, tetapi ini cuma akan menambahkan kepada perasaan ketidaktentuan dan kebimbangan itulah. Mungkin ini membuatkan pelabur terus bersikap berhati-hati sehingga PRU 15 selesai.
Tetapi kami percaya faktor luaran lebih menonjollah. Lebih lagi seperti kami katakan tadi, tindakan US Fed. Jadi jika kita lihat US Fed mula perlahankan kenaikan kadar bunga mereka, apa yang kami panggil pivot lah, Ya. kami berpendapat pasaran saham akan mula melihatkan pemulihan lah di situ. Mungkin akhir sekali, bagaimana MIDF Research melihat prestasi FBM KLCI untuk suku keempat dan apakah faktor yang mungkin akan memainkan peranan untuk perubahan sentimen, Imran? Kami berpendapat paras FBM KLCI akan pulih daripada paras sekarang, tetapi ini mungkin perlukan sedikit kepastian daripada apa yang berlaku di US, iaitu US Fed mula mengurangkan tindakan agresi mereka dan keadaan politik negara lah, selesainya PRU 15. Kami juga lihat walaupun kadar inflasi di US masih tinggi, Dow Jones tutup lebih tinggi semalam. Jadi kami berpendapat ini merupakan pelabur telah mula membuat tindakan taktikal. Jadi pelabur mungkin berpendapat penilaian yang telah jatuh rendah kepada paras menarik dan kenaikan kadar bunga yang sudah apa yang kita katakan price in lah. Ya. Jadi ini mungkin akan memberikan satu pemangkin untuk IBM KLCI juga menampakkan peningkatan untuk suku keempat. Oleh itu kami masih kekalkan unjuran paras FBM KLCI akhir tahun kami iaitu 1,520 mata. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Encik Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research mengulas berkenaan dengan situasi semasa, perkembangan pasaran termasuklah melihat apakah faktor-faktor sama ada luaran mahupun dalaman berkait juga dengan pembubaran parlimen menjelang PRU 15. Banyak persoalan yang bermain di fikiran dan juga kita mencari solusinya. Terima kasih sekali lagi.